bagaimana emosi budak-budak Melayu dalam DAP ini dari segi percampurannya dengan orang Melayu, pertama pula dengan orang UMNO ni yang selalu cop dia ni alat Cina lah, alat komunis lah. Malah kami ni yang tak ada kaitan dengan DAP hanya memanggil beberapa tokoh DAP untuk memberikan penjelasan, temu bual bicara ni, dikatakan nak mensucikan DAP. Wah, saya tak pernah pun nak mensucikan DAP kerana DAP tidak ada yang kotor. Dari segi undang-undangnya, dia pertubuhan berdaftar, ahli pertubuhan politik yang ada selaras dengan undang-undang. Jadi bagaimana Wabi punya pandangan terhadap budak-budak kita yang duduk dalam DAP ni, cemohan-cemohan yang dibuat, jati diri dia? Saya sebenarnya masa saya ketua pembangkang di Pahang, saya dan Dewan pun sama. Provokasi itu ada. Mengatakan dari pihak lawan mengatakan parti awak tak bagus, awak begitu begini. Tapi saya memang tak pernah jawab pun. Saya akan, kalau saya dalam Dewan, saya akan menjawab berkenaan dengan fakta. Ya, apa yang berkenaan dengan rakyat. Sebenarnya ingin saya menyatakan kepada kawan-kawan lah, ataupun yang penyokong DAP, kita tak perlu layan pun sebenarnya. Dia nak cakap, biarlah dia cakap. Dia sebagai Malaysia, dia boleh cakap pun apa yang dia nak cakap. Cuma kita ini adalah parti yang diluluskan oleh perlembagaan negara. Kita adalah sebahagian daripada parti-parti yang ada di Malaysia ni. Apa yang perlu kita risaukan? Tidak cakap cemohan itu adalah satu yang sengaja dibuat supaya kita sakit hati. Yang supaya kita menjawab, bagi saya senang ni, saya tak layan pun. Tapi saya berkawan dengan mereka. Sebab kawan-kawan saya di UMNO tu pun ramai. Ya, ramai. Saya tak ada masalah itu. You nak cakap apa, you cakap lah. Tapi bagi saya akan cakap pada fakta. Kalau you buat tak betul, saya akan cakap ini tak betul. Tapi saya bagi solution. Sebab kita nak generasi yang akan datang, tak kira dari segi pembangkang ke mana pun, kita akan membangkang satu benda tapi dengan solution. Dengan satu penyelesaian. Sebab kita kena faham, walaupun kita pembangkang, walaupun di dalam di DUN ataupun parlimen, kita sebenarnya adalah sebahagian daripada rakyat yang untuk membangunkan negeri ataupun Malaysia itu sendiri. Itu kita kena faham. Kalau kita melayan provokasi yang tak senonoh ni, kita pun jadi bingung macam mereka lah. Tak, kita tu Wabi duduk dalam CWC, Jawatankuasa Tertinggi. Ya, betul. Saya nak tanya Wabi, dan pilihan raya akan datang, nampaknya ada tak pertambahan orang Melayu bertanding atas platform DAP ni? Sama ada Parlimen dan DUN. Okey. Bagi pada pandangan saya, insyaAllah ada. Sebab itu direction saya cakap, hala tuju DAP itu betul. Ya. Kita sebenarnya adalah masyarakat, adalah parti untuk berbilang kaum. Cuma tugas saya, tugas pemimpin lain, Ling Gue Eng dan sebagainya, contohnya, untuk meyakinkan akar umbi, untuk menceritakan hala tuju kita yang sebenar. Sebab kita kena faham, parti DAP ni dulu, pada asalnya dulu macam-macam daripada aliran yang masuk. Sebab bila parti buruh tak ada, parti rakyat tak ada masuk, so, jadi aliran itu masuk dalam parti DAP. Bila masuk dalam parti DAP, jadi DAP kepimpinan ini mesti mengawal apa yang sebenar hala tuju DAP. Apa yang luar sana nak cakap itu tak apalah, mereka boleh cakap apa mereka cakap, tetapi kami sebagai dalam CEC ataupun pemimpin pihak tertinggi eksekutif akan memastikan bahawa hala tuju DAP itu adalah untuk semua. Ya, jadi kalau tugas saya sebagai orang Melayu, saya akan bercakap lah, maknanya yang akan datang ni kita memerlukan lagi pemimpin Melayu dalam DAP. Ya, bukan Melayu sajalah, mungkin daripada Sabahan, Sarawakian, yang Kadazan apa mesti ada, supaya kita sama-sama dapat mentadbir negara kita dengan Malaysia. Kalau kita hanya satu kaum sahaja, itu yang boleh katakan akan jadi satu salah guna kuasa, sebab dia hanya memikirkan satu kaum. Jadi kita di Malaysia ni ada beberapa kaum. Itulah uniknya Tuhan jadikan Malaysia ni beberapa kaum, dan kita belajar sejarah. Itu mungkin ramai yang tak mungkin tak ambil tahu ya Datuk ya. Malaysia ini sebenarnya kita tengok berapa lapis sebenarnya jajahan. Kita daripada zaman saudagar Islam yang masuk, daripada penalukan Britishnya, penalukan Jepunnya, penalukan orang Melayu ketika itu pun. Jadi lapisan tu banyak di Malaysia. Jadi kita
sebahagian di Malaysia ni sebenarnya Tuhan dah tunjuk kalau seperti sejarah. Jadi adalah untuk kita sama-sama memahami lah antara satu sama lain. Wabi, satu perkara lagi Wabi. Adakah Wabi bersetuju dengan cara yang dilakukan oleh DAP? Contohnya, yang saya nak beritahu bersetuju atau tidak itu, DAP sekarang seperti memberikan sokongan UMNO menjadi Menteri Besar di Perak dan juga UMNO menjadi Menteri Besar di Johor. Kerana saya dipahamkan jika berlaku polemik politik antara Parti Bersatu dengan pihak Perikatan Nasional di Perak atau di Johor, DAP akan berpihak kepada kerajaan yang ada. Jadi bagaimana pandangan Wabi tu? Bagi saya, Datuk, politik ni segalanya mungkin. Ya, adakah saya ataupun Datuk fikir, adakah satu masa ataupun zaman dulu Tun Mahathir akan bersama-sama kami? Pernah kita fikir tak? Ya. Yeah. Kita tak pernah fikir kan? Tapi ia berlaku. Jadi bagi saya politik tak ada masalah. Semua boleh berlaku. Ya. Cuma kita ada satu batasan-batasan lah yang kita kena kawal lah. Maknanya tidak menyanyi rakyat balik. Kami kalau kata satu kumpulan yang tu untuk membina untuk rakyat, apa salahnya? Oh begitu ya. Sebab memang kita tahu bahawa di Perak sekarang ni, jika tidak ada campur tangan DAP secara silent menyokong UMNO menjadi Menteri Besar, mungkin berlaku pilihan raya kecil negeri di Perak dan begitu juga di Johor. Tapi kabarnya pihak Perikatan Nasional khasnya Parti Bersatu tidak mahu mengganggu ini kerana dia percaya tindakan itu tidak akan menguntungkan dia dan tidak berjaya kerana DAP tidak lagi mengikuti kehendak dia sama seperti kerajaan Pakatan Harapan dulu. Jadi sekarang ini ada usaha-usaha secara luas memburukkan DAP termasuk UMNO sendiri, iaitu no PKR, no DAP. Jika berlaku pilihan raya nanti, kedudukan tidak begitu cukup, tetapi UMNO mempunyai kursi yang besar, bolehkah DAP bekerjasama dengan UMNO untuk menubuhkan kerajaan? Datuk, itu saya cakap tadi. Dalam politik ni segala semuanya mungkin. Ya, semua boleh berlaku. Jadi saya nak menyatakan tidak itu sebab benda tak berlaku lagi. Future. Jadi apa yang saya boleh cakap di sini adalah semua boleh berlaku lah. Tidak semestinya hanya dengan UMNO, mungkin dengan parti-parti lain, dengan kumpulan-kumpulan lain. Mana kita tahu yang akan datang mungkin ada parti baru pula yang tubuh kan, kita tak tahu. Yang future ni macam-macam boleh berlaku. Jadi apa bagi parti DAP, dia adalah yang paling penting sekali adalah untuk rakyat. Kita berjuang untuk semua, untuk rakyat. Kalau perjuangan kita itu kalau diperlukan, kita kena fikirlah macam kita. Musibah kecil, musibah besar. Suka tak suka, you kena pilih. Kalau ketika itu ada dua pilihan, kita kena pilihlah musibah kecil. Itulah jawapan saya yang boleh beritahu setakat ini. Jadi sekarang Wabi, selaku ahli parlimen, tinggal 220 saja orang. 2 dah meninggal dunia. Parlimen tidak bersidang sekarang ini. Kerana COVID. Wabi dia tengok hujah menteri parlimen ni, iaitu yang merangkap menteri undang-undang ni, masuk akal ataupun kerana politik? Bagi saya tu sekarang, saya cakap rasa itu tak masuk akal lah. Itu semua banyak politik lah. Dulu kalau ada ulang, boleh ulang balik. Pernah masa bercakap dalam Dewan, apa yang beliau cakap, dan sekarang compare balik apa yang bercakap. Semua banyak benda yang terbalik. Betul lah. Kebanyakan saya tengok, tak kira lah. Sama juga menteri yang ada sekarang ni. Dulu kata begini, begitu. Bila you jadi menteri, you pun cakap lain terbalik. So, mengapa? Sebab you nak stand you punya kuasa. Itu saja. Jadi Wabi, baru ni Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin kata bahawa COVID ini satu cabaran kepada dia. Dia dah jadi kerajaan dah banyak kali daripada UMNO, kerana Pakatan Harapan, sekarang Perikatan Nasional. Wabi ingat dia seorang menyelesaikan COVID-19 ini sehingga cabaran berat pada dia. Adakah menunjukkan bahawa menteri ini tidak berfungsi? Mungkin dia rasa dia seorang je kot. Sebab dalam keadaan yang COVID ni, kalau kita lihat pun kebanyakan dari segi
kabinet itu sendiri tak banyak berfungsi, ya, tak banyaklah mesyuarat ke apa. Kita melihat kalau buat keputusan pun orang yang sama. Yang lain tu banyak kalau tengok pun, kalau ada pun kemudian bila dah teruk baru nak bercakap. Kalau kita boleh lihat sendiri, Datuk, contoh, bila kadang-kadang saya tak masuk akal, kadang-kadang saya pun malas nak berjawab. Kadang bagilah pemuda-pemuda jawab sendiri. Contohnya saman 50,000, benda yang saya rasa saman memanglah kena saman, tapi saman 50,000 sebenarnya itu saya cakap tadi, kita kena mengajar rakyat, bukan menghukum rakyat. Dah lah kadang COVID macam ini, orang nak cari makan. Dah tu you saman pula macam ini contoh dia. Sekarang ni sebenarnya pada pihak kerajaan tu dia kena membantu rakyat, ya, bukan menghukum rakyat. Seperti mana yang saya cakap tadi yang pasal musangking tadi kan, you menghukum rakyat, you kena bantu rakyat. Macam mana nak membantu rakyat, macam mana? Maknanya bila kita buat undang-undang yang tak menasabah, dia nak dapatkan 100 RM200, dia kena 50,000. Contoh, sebagai contoh kan. Bukan saya pertikaikan salah atau tak salah, tapi logik ke 50,000 tu. Betul, Wabi. Betul. Ya? Jadi Wabi, saya nak tanya juga Wabi ni. Dia masalah terpaksa mendenda sampai 50,000 ni. Dalam undang-undangnya di zaman COVID ni dibuat peraturannya. Itu bukan parlimen yang keluarkan tu. Arahan 50,000 tu. Itu akta darurat yang keluarkan. Adakah Wabi tengok penjawat awam sekarang, termasuk polis, mereka sudah dirobotkan? Tidak seperti Wabi pun dah berusia lebih kurang 57 tahun. Saya dah 69. Dulu penjawat awam, dia ada satu sikap dia, budi bicara. Maknanya penjawat awam ni dibenarkan guna budi bicara. Termasuk polis lah. Kadang-kadang dia boleh lepaskan orang yang telah ringan ni kerana memberi jawapan. Adakah sekarang ni ada ketegangan antara penjawat awam dengan anggota pentadbiran awam? Maknanya orang politik yang berkuasa ni. Jadi mereka dah tak selaras. Jadi semua pihak anggota pentadbiran awam, termasuk polis ni, dia menggunakan apa yang you arah, dia buat dia. Tahu tak? Jadi macam mana pandangan Wabi ni? Okey, terima kasih Datuk. Saya setuju dengan Datuk. Sebenarnya ini adalah kuasa Tuhan. Bagi saya kuasa Tuhan lah. Rakyat semua boleh lihat. Apabila parlimen tidak bersidang menggunakan tak kira akta darurat ke apa, membuat undang-undang, katalah 50,000 contoh dia. Kalau kita bawa benda ni perkara di parlimen, kita akan debat dulu. Ya, jadi rakyat boleh melihat sekarang ni. Mana kalau parlimen tak buka, inilah gayanya berterusan. Benda yang kadang-kadang benda itu saya cakap tadi, rakyat adalah susah, you denda dia macam gitu. Ya, sepatutnya kita menolong rakyat. Bagi solution yang lain macam mana kita nak menolong rakyat. Kalau kita bawa cerita sikit lah, macam contohnya kalau dalam agama Islam, ya, zaman para sahabat dulu. Sekiranya kalau katakan satu bencana yang ada kawasan itu, mereka tak menggunakan hukum yang kuat. Mereka mesti menyelamatkan keadaan setempat untuk menghidupkan kawasan, untuk menghidupkan manusia, bukan menghukum manusia itu lagi. Maksudnya tidak mendidik lah. Ya, tidak mendidik. Sepatutnya selain pada mendidik, jadi pihak kerajaan yang ada sepatutnya membagi solusi yang lain. Apabila parlimen tak dibuka, itulah yang kepala otak yang ada pada mereka. Itu sebab yang rakyat, public. Rakyat akan melihat, sekarang rakyat akan melihat. Apabila parlimen tak dibuka, macam-macam lah dia akan buat begitu, begini. Itu bukan kami, ya. Ya. Sebab kami tak bercakap. Kalau saya bagi peluang macam malam ini, secara terus macam ini untuk bercakap ataupun di Dewan, kita akan cakap, mengapa you mesti bagi denda 50,000 contoh dia. Mengapa you tak bagi solusi yang lain? Banyak solusi yang lain yang kita boleh buat. Kalau nak solusi yang lain, buka parlimen. Kita boleh bagi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, inilah dia selama 1 jam kita bersama dengan ahli Parlimen Raub yang berhormat mulia Tengku Zulpuri bin Tengku Puji, seorang pemimpin Melayu dalam DAP. Dia telah menjawab beberapa persoalan. Kenapa Melayu berada dalam DAP? Apa tujuannya? Jadi apa yang kita tahu bahawa sebahagian besar rakyat, khasnya anak orang Melayu menyertai DAP ini kerana perubahan zaman sekarang, kecerdikan,
pendidikan telah membuka ruang yang lebih luas kepada orang Melayu berfikir, tidak lagi di dalam kongkongan ataupun di bawah katak, bawah tempurung. Jadi mereka boleh buat keputusan. Tetapi seperti mana kata oleh Yang Berhormat Mulia tadi, tujuan dan matlamatnya untuk rakyat dan juga untuk orang Melayu. Jadi mana yang baik untuk orang Melayu, apapun kelompok perjuangan politik, kita perlulah memberikan sokongan dan sebagainya, dan bukan cemohan dan penghinaan. Untuk itu, bagi menutup tirai buat bicara bersus terang ni, saya minta Yang Berhormat Mulia beri kesimpulan terhadap isu yang kita buat ini. Saya sebenarnya ingin mengambil kesempatan lah sekali lagi. Terima kasih kepada Datuk Moderator dan juga rancangan ni, dan juga penaja-penaja ya yang sponsor rancangan ini. Saya dapat berinteraksi terus dengan rakyat online ya. Sebenarnya pada anak-anak muda di luar sana tak perlu takut dengan DAP. Kalau katakan parti DAP parti Cina nak kena sembelih, saya dulu kena sembelih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tak berlaku. Itu adalah momokkan provokasi ya, di mana apabila dia nak berhujah, hujah yang paling senang sekali memanglah hujah agama dan hujah bangsa, supaya mereka benci, mereka takut kepada satu puak-puak yang lain. Jadi saya menyeru pada golongan muda juga ke badan luar sana, sertalah DAP. Satu parti yang demokrat untuk semua ya, untuk semua bangsa. Terima kasih. Itulah dia kesimpulan yang diberikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Zulpuri. Untuk makluman tuan, politik ini pilihan.